Pada 28 Ogos 2003, pada pukul 2.28 tengah hari, seorang lelaki yang memakai t-shirt berwarna putih berjenama Gas berjalan menggunakan tongkat memasuki sebuah bank. Sekali imbas macam tak ada apa-apa pun yang mencurigakan. Tetapi bila tengok dengan lebih dekat, t-shirt yang dipakai tu macam ada gelembung pula. Seperti lelaki tu tengah menyembunyikan something dekat dalam baju dia. Dia datang mendekat di salah sebuah kaunter dan menyerahkan sebuah surat yang bertulis, kumpulkan semua pekerja yang ada akses untuk ke peti simpanan. Masukkan wang sejumlah $250,000 ke dalam beg ni. Kau hanya ada masa dalam 15 minit sahaja. Dia kemudiannya mengangkat bajunya dan mendedahkan sebuah bom yang dipakai di badan. Apa yang terjadi ni betul-betul menggemparkan $1. Sebab apa guys? Sebab apa yang terjadi ni tak masuk akal langsung. Walaupun ramai yang cakap kes ni dah selesai, tetapi plot twist dia akan buat kita tertanya-tanya, berapa ramai sebenarnya orang yang terlibat dalam kes ni? Terus terang, kes ni agak confusing dan banyak gila orang yang disyaki terlibat. So Abang Boy akan cuba untuk terangkan satu persatu sebaik mungkin. Sebelum kita teruskan, jangan lupa like, share dan subscribe. Bantu orang-orang aneh yang lain untuk jumpa channel ni. So kalau korang dah ready, let's go. Pada pukul 1.30 tengah hari, sebuah kedai pizza yang bernama Mamma Mia's Pizzeria telah menerima satu panggilan. Panggilan tu telah dibuat daripada satu telefon booth di sebuah petrol station yang berhampiran. Yang menyambut panggilan tu tak faham apa yang orang yang dekat dalam call tu cakap. Last dia pas telefon tu kepada seorang pekerja yang lain yang bernama Brian Wells, seorang lelaki yang berumur 46 tahun. Boleh pula si Brian ni faham. Mamat yang angkat telefon tu membuat pesanan 2 biji pizza sausage dan pepperoni bersaiz besar untuk dihantarkan ke sebuah rumah yang bernombor 8631 di Peach Street, tempat yang sebenarnya tak berapa jauh daripada kedai. So seperti hari-hari lainnya, si Brian ni lah yang ditugaskan untuk membuat penghantaran. Lepas je si pizza ni siap, Brian pun bergeraklah menuju ke adres pemanggil. Tetapi selepas 2 jam daripada tu, muka Brian terpampang dekat depan TV. Brian dalam keadaan duduk dengan tangannya digari di tengah-tengah sebuah parking lot berhadapan dengan sebuah bank. Menurut laporan berita, Brian dipakaikan sebuah alat yang disyaki sebuah bom di badannya. Dan yang paling menakutkan adalah bom tu berdetik guys. Semua pihak berkuasa menjauhi Brian pada ketika tu. So macam mana daripada seorang pekerja penghantar pizza boleh berada dalam situasi ini? Menurut Brian sendiri, dia sebenarnya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Menurutnya lagi, semasa dia menghantar pizza tu, alamat yang didapat adalah di satu menara radio di penghujung sebuah jalan. Elok je dia turun, seramai 3 orang memakai topeng telah keluar daripada dalam semak. 2 daripadanya telah mengacukan pistol ke arahnya. Salah seorang daripadanya telah memakaikan satu alat di leher Brian dan menguncinya. Dorang juga telah memberikan sebuah senapang yang telah dimodified menjadi sebuah tongkat. Dorang mengatakan yang dorang telah pakaikan Brian sebuah bom di lehernya dan satu-satunya cara untuk Brian hidup adalah untuk merompak bank. Brian telah diberikan beberapa keping surat yang mengandungi beberapa arahan dan Brian perlu ikut setiap arahan tu. So apa yang terjadi adalah Brian telah dipaksa menyertai satu scavenger hunt. Alah, lebih kurang macam game cari harta karun tu. Arahan pertama yang Brian kena ikut adalah untuk dia pergi ke sebuah bank yang bernama PNC Bank dan memaksa pekerja bank untuk mengeluarkan sejumlah wang sebanyak $250,000. Dalam satu surat siap ada step by step macam mana nak rompak sebuah bank kot. Dia punya step adalah macam yang Abang Boy cakap tadi pada awal-awal video. Tapi nak merompak bank bukan kerja senang weh. Duit sebanyak $250,000 tu disimpan dalam sebuah peti besi dan satu-satunya orang yang ada akses untuk buka peti besi tu hanyalah seorang manager. Dan secara kebetulan manager pula tak ada pada masa tu. Tak balik lagi daripada lunch. Dah satu hal, pekerja dekat kaunter tu pula tak tahu password. So penyudahnya, Brian hanya dapat soulap sebanyak $8,702 sahaja. Menurut saksi yang ada dekat dalam bank pada waktu tu, Brian dilihat bertenang je. Dia siap beratur kot. Tak ada langsung gelabah ke, cuak ke, berpeluh ke. Dia datang kat kaunter, berdiri dekat situ selama beberapa minit dan terus berjalan keluar daripada bank. Smooth gila. Dia siap layan lollipop lagi.
Disebabkan ini, ramai yang beranggapan Brian pun salah seorang daripada rakan Subahat dalam rompakan bank ni. Ada juga yang mengatakan yang bom yang dipakai oleh Brian adalah fake. Selepas je Brian ni keluar daripada bank, pekerja bank apa lagi? Terus call polis lah. Dan selepas 15 minit Brian keluar daripada bank tu, polis telah mengepungnya. Brian dilihat sedang duduk di hadapan sebuah kereta peronda dengan tangannya digari. Polis macam tak tahu nak percaya. Benda ni betul ke tak? Brian ni betul ke pakai bom dekat leher? Walaupun macam tu, polis bertindak untuk menghalang orang ramai daripada mendekati Brian. Tak ada seorang pun pegawai polis yang ada di tempat kejadian cuba untuk menanggalkan bom di leher Brian. Yelah, dalam percaya atau tidak tu, polis pun cuak jugalah. Kalau dibuatnya bom tu betul, tak pasal-pasal nyawa melayang. Polis menyuruh si Brian ni untuk cuba menanggalkan bom tu sendiri, kalau boleh. Abang boy kadang-kadang tak tahulah level bangang diorang ni macam mana. Tangan dah kena gari kot, nak tanggalkan bom macam mana? Guna apa? Guna niat. Sahaja aku menanggalkan bom tu, tunai. Brian merayu dan menangis meminta tolong. Katanya dia perlu ikut arahan yang telah diberikan oleh orang yang memasang bom tu. Kalau tak, dia akan mati. Paling kurang tidak pun, dia merayu untuk cabut binatang yang dekat leher dia ni. Berkali-kali si Brian ni mengatakan dia hanyalah seorang mangsa dan bukan penjenayah. Polis cakap main dorang semua tengah tunggu bom squad specialist untuk sampai dan meminta Brian untuk bersabar. Sementara menunggu tu, timer pada bom tu masih berjalan. Hui, cuak mat. Kalau benda tu fake okey lagi. Kalau dibuatnya bom tu betul, hui, naya Mamat Brian tu. Tetapi 3 minit sebelum bom specialist sampai, bom di leher Brian tiba-tiba meletup. Brian mati di tempat kejadian. Sebelum tu, polis masih merasakan yang 50-50 sama ada nak percaya atau tidak. Sama ada bom tu fake ataupun Brian saja-saja buat cerita hanya semata-mata untuk merompak bank. Tetapi selepas kereta Brian ni digeledah, polis menjumpai beberapa pucuk surat yang mengandungi beberapa arahan. Menurut surat tu, sekiranya Brian dapat menghabiskan semua tugasan yang diberi, last kali Brian akan menjumpai sebuah kunci yang boleh digunakan untuk membuka bom di lehernya. Selepas merompak bank tu, sepatutnya si Brian ni perlu pergi ke MACD berdekatan untuk menerima clue kedua. Masa dalam perjalanan tak pergi MACD inilah yang si Brian ni telah dikepung oleh polis. Semua yang korang dengar ni macam main-main je kan? Tapi padahal benda tu betul guys. Tak pasal-pasal orang tak bersalah mati. So siapa sebenarnya bertanggungjawab atas semua plan ni? Abang Boy memperkenalkan Marjorie Dale Armstrong. Minah ni memang dikenali oleh pihak berkuasa tempatan. Antara sebab dia ni famous adalah kebanyakan pasangan si Marjorie ni mati dalam keadaan yang mencurigakan. Pada tahun 1984, Marjorie telah ditangkap disebabkan telah membunuh boyfriendnya sendiri. Tetapi semasa perbicaraan, segala tuduhan ke atasnya telah digugurkan atas alasan mempertahankan dirinya. Tetapi yang peliknya, si Marjorie ni telah melepaskan 6 das tembakan kepada mangsa. Kalau 1 ke 2 ke, bolehlah kita kira mempertahankan diri. Ini sampai 6 kot. Itu dah bukan mempertahankan diri dah. Itu dah geram sangat dah tu. Dan lagi satu, kes Minah ni adalah kematian suaminya akibat pendarahan di kepala. Marjorie mengatakan yang mendiang suaminya terhantuk kepalanya di bucu meja secara tak sengaja. Walaupun benda ni mencurigakan, tetapi polis tak menemui apa-apa bukti jenayah dalam kematian suaminya. Semuanya beransur tenang dan Marjorie pun tak buat apa-apa masalah dah. Sampailah sebulan selepas kematian Brian, polis telah menerima satu panggilan kecemasan daripada seorang lelaki yang bernama Bill Rostin. Dia mengatakannya terdapat mayat lelaki di dalam freezer rumahnya. Bill sebenarnya adalah bekas teman lelaki Marjorie, dan mayat dekat dalam freezer tu pula adalah teman lelaki baru si Marjorie ni. Seorang lelaki yang bernama James Roden. Mula-mula polis anggap kes ni hanya kes pembunuhan biasa. Tetapi sebenarnya ini adalah kes paling complicated dan paling pening yang pernah diorang siasat. At this point, mungkin korang tertanya-tanya, apa kaitan seorang wanita yang mempunyai sejarah kematian pasangannya dengan Brian Wells? First, Abang Boy kena ceritakan dulu siapa sebenarnya si Marjorie ni. Marjorie sebenarnya dibesarkan dalam keadaan yang senang. Dia ada rupa, keluarga pun kaya dan dia gila-gila pandai dekat sekolah. Tetapi dia juga mempunyai masalah mental. Dia telah didiagnos menghidap penyakit bipolar disorder, narsistik, dan dia ni juga adalah seorang yang suka simpan barang. Hoarding lah senang cerita. Segala mak nenek dia nak simpan dekat dalam rumah dia. At one point, bapa kepada Marjorie ni dah tak bagi duit dekat Marjorie dah.
Bapa dia dah tak tahan dengan perangai si Marjorie ni yang boros. Disebabkan ini, Marjorie menganggap yang bapaknya menjadi penghalang untuk dia mendapatkan duit yang berhak untuknya. Bukan setakat tu je tau. Dia menganggap semua lelaki dalam hidupnya sebagai penghalang untuknya mendapat apa yang dia nak. Menurut orang yang mengenali Marjorie ni, dia adalah seorang yang cerdik dan berbakat. Ada kalanya si Marjorie ni boleh jadi seorang yang charming gila, pandai gila nak mengambil hati orang. Tetapi ada kalanya Marjorie boleh dilihat sebagai seorang yang manipulatif dan mementingkan dirinya sendiri. Abang Boy tak tahu sama ada benda ni ada kena mengena dengan penyakit bipolar disorder ataupun benda ni adalah perangai Marjorie itu sendiri. Menurut Bill Rothstein, Marjorie telah membunuh James Roden dengan menembaknya menggunakan senapan patah di kepala akibat berbalah mengenai duit. Marjorie telah membayar Bill $2,000 untuk melupuskan mayat James dan membuang semua bahan bukti di tempat pembunuhan. Dipendekkan cerita, Marjorie telah ditahan dan berdepan dengan tuduhan membunuh James. Perbicaraannya berlangsung pada tahun 2005 dan Marjorie telah mengaku bersalah atas pembunuhan James Roden dan dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Hukumannya telah dikurangkan selama 7 tahun disebabkan penyakit mental yang dialami oleh Marjorie. Semasa dekat dalam penjara ni lah, si Marjorie ni telah memberitahu seorang pegawai polis yang dia tahu apa yang sebenarnya berlaku pada kes pizza bomber. Menurutnya lagi, dia sanggup membongkarkan semua rahsia mengenai kes tu. Dan sebagai balasan, dia nak dipindahkan ke penjara minimum security dan tempoh penjaranya dikurangkan. Pada bulan April 2005, dalam beberapa sesi interview dengan FBI, Marjorie telah membongkarkan sedikit demi sedikit tentang apa yang berlaku kepada Brian dan siapa lagi yang terlibat dalam kes ni. Marjorie mengaku yang dia telah memberikan timer dalam pembuatan bom. Tetapi dia mengatakan Bill Rothstein lah yang mastermind dalam perancangan ni. Cuma masalahnya dekat sini adalah si Bill ni telah meninggal dunia setahun sebelum sesi interview tu akibat penyakit kanser. Marjorie menyalahkan orang yang dah mati sebagai mastermind tau. Senang gila kot. Orang dah mati, tak ada apa nak siasat dah. So case close. Itu sebenarnya harapan Marjorie. Bill ni pula semasa hidupnya bekerja sebagai seorang cikgu tau. Bill ni sama je dengan Marjorie, seorang yang genius. Dikatakan Bill boleh bercakap dalam 7 bahasa dan dia boleh bina apa saja. Apa saja barang elektronik dia boleh repair. Tetapi si Bill ni berdepan dengan penyakit mental dia sendiri. Baguslah tu. Dua-dua gila. Later, polis mendapati yang Bill lah orangnya yang call Mama Mia's Pizza untuk membuat pesanan. Bill lah orangnya yang buat bom tu. Teman rapat Bill yang bernama Floyd ada bersamanya semasa call tu dibuat. Floyd ni adalah seorang pesalah seksual yang sedang menyurut daripada pihak berkuasa pada masa tu. In fact, Floyd lah yang memasangkan collar bomb di leher Brian. Dan apa yang paling mengejutkan adalah sebenarnya Brian juga adalah rakan subahat diorang rupanya. Tetapi Brian tak tahu sama ada bom tu betul atau tidak. Yang dia tahu ini adalah bom palsu. Sebab tu dia boleh bertenang je masuk-masuk bank untuk merompak. Dan bila ditanyakan apa sebenarnya motif pembunuhan James Roden, Marjorie mengatakan yang James sebenarnya tak tahu pun yang diorang ni semua plan nak merompak bank. Tetapi salah seorang daripada diorang ni terbuka mulut di depan James. Disebabkan Marjorie ni tak nak si James ni pecah lubang, Marjorie terpaksa membunuhnya supaya rahsia mereka tak terbongkar. So semua ni menurut Marjorie tau. Bill dan Brian pun dah mati dan Floyd pun dah menghilangkan diri. So tak ada orang yang akan dapat menyangkal apa yang diberitahu oleh Marjorie. Walaupun macam tu, pihak FBI masih lagi tak confident dengan apa yang diberitahu oleh Marjorie ni. Sama ada dia ni boleh pakai ataupun sembang kari. Semasa pihak berkuasa sedang menyiasat untuk menentukan sama ada Marjorie ni kencing atau tidak, polis mendapat satu tip daripada seorang lelaki yang mengatakan adik iparnya mungkin ada kena-mengena dengan kes pizza bomber ni. Lelaki yang dimaksudkan adalah Ken Barnes. Ken Barnes ni pula adalah seorang pengedar dadah dan mempunyai hobi memancing ikan. Bila polis selidik punya selidik, rupa-rupanya si Ken ni adalah kawan rapat si Marjorie ni pula. Diorang berdua ni memang kaki pancing. Serta-merta Ken telah ditahan untuk membantu siasatan. Dalam sesi soal siasat, Ken mengatakan yang dia, Marjorie dan Bill melepak dekat rumah Marjorie pada satu hari. Si Ken ni pun bersembang lah cara-cara untuk buat duit haram. Jual dadah lah, jadi bapa ayam lah dan macam-macam lagi lah. Tengah duduk bersembang tu, Marjorie menyuruh Ken untuk bunuh ayah Marjorie supaya Marjorie boleh mewarisi kekayaan ayahnya. Ken cakap okey je. Tetapi masalahnya adalah Ken minta duit deposit dulu.
Yelah kan, kau nak beli kereta pun kena letak duit deposit. Ni bunuh orang pula. Takkanlah buta-buta je nak pergi bunuh je tak? Manalah si Marjorie ni ada duit pada masa tu. Tapi kan Abang Boy cakap si Marjorie ni pandai. So dia mencadangkan untuk merompak bank tanpa perlu pergi ke bank pun. Dengan duit rompakan bank itulah akan dijadikan duit deposit untuk si Ken ni membunuh ayah Marjorie. Di sinilah datangnya si Brian, penghantar pizza yang bernasib malang. Link yang mengaitkan Brian dengan mastermind plan ni adalah seorang wanita yang bernama Jessica Hopsick. Jessica ni pula adalah seorang pelacur yang bekerja di bawah Ken. Ken telah menyuruh Jessica mencarikan seorang lelaki yang penakut untuk plan keji diorang merompak sebuah bank. Jessica tiba-tiba mencadangkan salah seorang daripada customernya yang bernama Brian. Menurut si Jessica ni, Brian ni adalah seorang yang senang dibuli. Dia akan ikut je cakap Jessica kalau diorang bersama. So, memang senang lah untuk si Brian ni dijadikan kambing hitam. Brian telah dipanggil sehari sebelum diorang memulakan plan diorang. Marjorie lah yang telah mengukur leher Brian tu. Marjorie telah berjanji untuk membayar wang imbuhan yang setimpal kepada Brian atas penibatannya. Marjorie juga meyakinkan Brian yang bom yang dipakai di leher Brian tu adalah fake, adalah palsu, dan Brian tak perlu takut langsung pun. Tetapi apa yang sebenarnya adalah, menurut pakar forensik, setelah memeriksa collar bom di leher Brian, diorang mendapati yang walaupun si Brian ni sempat memenuhi kesemua tugasan yang diberi, masa pada timer bom tu memang tak cukup guys. So memang daripada awal pun si Brian ni dah kena kencing siap-siap. Suspek memang daripada awal nak bunuh si Brian ni. Diorang tak nak ada saksi pun. Sian gila doh si Mamat Brian ni. Mati katak macam tu je. Hoi, aduhai. Dengan kenyataan Ken, Marjorie yang pada awalnya hanya disabitkan bersalah atas pembunuhan James Roden, kini berdepan dengan pertuduhan baru iaitu bersubahat dalam merompakan bank bersenjata dan menggunakan bahan letupan terlarang dengan tujuan untuk merompak bank. Pada tahun 2010, walaupun Marjorie ni tak mengaku, dia telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat, ditambahkan pula dengan 30 tahun. Akan tetapi, Marjorie telah meninggal dunia pada tahun 2010 atas penyakit kanser payudara. Untuk Ken Barnes ni pula, sepatutnya dia dijatuhkan hukuman 45 tahun. Tetapi di atas kenyataannya menentang Marjorie, hukumannya telah dikurangkan selama 22 tahun sahaja. Ken telah meninggal pada tahun 2019 atas penyakit kanser juga. So, macam korang, pening tak? Ramai gila kot watak dalam kes ni. Kita ada Marjorie, kita ada ex-boyfriend Marjorie iaitu Bill Rostin, dan kita ada Ken Barnes, dan yang paling malang adalah Brian Wells, seorang penghantar pizza yang menjadi mangsa dalam kes ni. So, seperti biasa, Abang Boy nak tanya pendapat korang. Korang rasa si Brian ni bersekongkol ke dengan dorang-dorang ni semua? Abang Boy nak ingatkan korang, semua yang korang dengar ni adalah daripada mereka yang dah didapati bersalah tau. Tak ada langsung bukti yang betul-betul mengaitkan Brian dengan dorang ni semua. So kalau kita nak percaya cakap pelacur tu, menurut bapa ayamnya sendiri iaitu Ken Barnes, pelacur tu memang sembang kari kot. Tak semua apa yang dia cakap boleh dipercayai. Korang rasa siapa sebenarnya yang menjadi mastermind untuk plan gila ni? Korang kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video Abang Boy ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.